Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. So, kita jumpa lagi hari ni untuk kita punya chapter yang kelima, iaitu progression. Okay, pagi ni cikgu nak terang tentang 5.1 iaitu arithmetic progression. Jom kita explore apakah arithmetic progression. What is arithmetic progression? Okay, arithmetic progression is a sequence of numbers such that each term is obtained by adding a constant to the term before it. So adding a constant tu tak kisahlah constant tu positif ataupun negatif. Okay, sekarang ni kita tengok example. Kita ada sequence 12, 17, 22, 27, 32 dan seterusnya. Okay, sequence kat sini kita boleh tahu, kita nampak yang 12 hingga ke 17 tu kita tambah berapa? Kita tambah dengan 5. 17 ke 22 pun kita tambah 5. 22 ke 27 kita tambah 5. Bermakna dia ada common difference. So setiap pertambahan tu adalah sama, iaitu 5. So sekarang ni 5 ni apa dia? Kalau dalam arithmetic progression, 5 ini dinamakan sebagai common difference, perbezaan sepunya. Bermakna antara setiap sequence tu dengan sequence sebelum dia, bila kita tolakkan dia akan jadi sama. Contoh, sebutan yang keempat iaitu 27 ditolak dengan sebutan ketiga 22, so jawapannya 5. So kita ambil pula sebutan kedua, tolak dengan sebutan pertama, so 5. So bermakna sama kan? Bila sama bermakna dia adalah common difference dan dia adalah arithmetic progression. So nilai D tu bila sebutan N ditolak dengan sebutan N tolak 1 iaitu sebutan sebelumnya, sama semua, bermakna dia adalah arithmetic progression dan dia adalah D. So kita boleh ambil mana-mana nilai sahaja untuk itu tolak untuk kita cari nilai D. Nilai pada suatu kedudukan untuk arithmetic progression, macam mana cara kita nak tentukan? So kita boleh guna formula Tn equal to A plus N minus 1 D. Okay, Tn tu apa dia? Tn tu adalah value pada sesuatu kedudukan. Contoh sebutan kelima, apakah dia punya value? Itu adalah Tn. A adalah first term. N adalah number of term. Contoh kedudukan kelima, so makna N dia adalah 5. Kedudukan ke-8, apakah nilai dia? N dia adalah 8. Kedudukan ke-9, nilai dia adalah 86. So N dia adalah 9. Tempat kedudukan dia D apa dia? D adalah common difference yang kita dah bincangkan sebelum ni, iaitu Tn minus dengan Tn minus 1. Kita tolakkan sesuatu sebutan dengan sebutan sebelumnya untuk kita dapat dia punya common difference. Jom kita tengok contoh untuk kita lebih faham bila kita nak guna formula yang diberikan. Okay, refer kepada example 3 ni. Find the 15th term for the arithmetic progression. So dia cakap siap-siap yang ni adalah arithmetic progression. So bila dia cakap tentang arithmetic progression, awak kena keluarkan siap-siap. First thing awak kena keluarkan adalah A. A apa dia? A adalah first term. So A sama dengan -4. Second thing yang awak kena keluarkan adalah common difference. Common difference apa dia? Sebutan kedua tolak sebutan pertama awak boleh buat. Sebutan ketiga tolak sebutan kedua. Mana-mana je lah, jawapan dia akan jadi sama sebab dia adalah arithmetic progression. So dalam contoh ni kita ambil sebutan kedua iaitu 2 tolak dengan -4 sebutan pertama. So akan dapat 6. So D dia sama dengan 6. So kita nak dapat sebutan ke-15. Apakah sebutan ke-15? Kita boleh list tapi panjang lah kan. So kita guna formula yang telah cikgu bagi tadi. Tn sama dengan A plus N minus 1D. So A kita adalah -4 plus N kita nak cari yang kedudukan ke berapa? Kedudukan ke-15. So N kita 15 minus 1 D. D kita dah cari iaitu 6. So akan dapatlah sebenarnya sebutan ke-15 nilai dia adalah 80. So awak boleh tengok contoh yang B. Then awak boleh tengok solusi yang disediakan. Awak dapatlah jawapan untuk sebutan ke-24. Okey, kita tengok pula contoh yang keempat ni. Okey, contoh keempat ni, maklumat yang dia bagi, dia kata dia arithmetic progression. So, mana awak kena tahulah awak ada A dan juga awak ada D. Okey, the first term dia adalah negative 6. So, A sama dengan -6. Common difference adalah 11. So, D sama dengan 11. So, awak keluarkan yang tu dulu. And the n term adalah 126. Dia tak beritahu kedudukan ke berapa sebab dia kata n term. Tapi dia beritahu dah nilai pada kedudukan tersebut. So maknanya 126 ni adalah Tn. Bukan n ya. N tu menunjukkan kedudukan. Tn menunjukkan nilai pada kedudukan tersebut. So dia adalah Tn 126. So kita boleh guna formula Tn sebab kita dah ada Tn. Yang kita nak cari adalah n. So kita masukkan dalam formula
Tn sama dengan A plus N minus 1D. So Tn sama dengan 126, A sama dengan negatif 6, N yang kita nak cari dan D adalah 11. So awak dapatlah 126 sama dengan 11N tolak dengan 17. Selepas awak expand, simplifykan, dan last sekali awak akan dapat N sama dengan 13. So conclusion sebenarnya adalah pada kedudukan ke-13 untuk sekuen tersebut, nilai dia adalah 126. So sebenarnya yang kita nak cari adalah kedudukan di mana nilai 126 tu duduk. So dapat jawapan dia adalah 13. So, tadi kita dah tahu tentang kedudukan pada sesuatu sekuen tu, apakah nilai dia. Sekarang ni kita nak cari pula sum of the first n term, hasil tambah untuk sebutan tersebut. Ada berapa sebutan yang kita nak cari hasil tambah, start daripada sebutan pertama sampai sebutan yang kita nak. So dia ada dah formula khas dia, iaitu Sn sama dengan n per 2 dalam kurungan 2a tambah n tolak 1 darab dengan d. So n adalah number of term, A first term dan D common difference. So yang tu semua orang dah tahu. So ini adalah formula sum of the first n term. So kita tengok soalan macam mana cara kita nak apply. Before kita proceed kepada example, so ada lagi dua formula. Sebenarnya formula yang sama lah, asal daripada sum of the first n term. Tetapi formula ni kita boleh guna kalau dalam soalan tu dia bagi dekat kita first term, dia bagi dekat kita nilai pada last term. Contoh kita nak sum of the first 10 term. So maksudnya sebenarnya kita nak hasil tambah sebutan pertama, kedua, tambah 3, tambah 4 sampai sebutan ke-10. Dan dia dah bagi dalam soalan tu siap-siap sebutan pertama dia apa dan sebutan ke-10 dia apa. So awak boleh guna formula yang cikgu tunjukkan ni. So awak masukkan dalam formula tersebut dan awak boleh terus dapat dia punya sum of the first n term. Tetapi kalau dia tak bagi sebutan yang terakhir, awak tak bolehlah guna formula ni. Awak kena guna formula yang first cikgu tunjuk tadi. Okey, terus kepada example 6. Okey, soalan ni dia dah bagi dah sekuen 4, 7, 10 dan seterusnya lah. Okey, dia nak cari sum of the first 35 terms. Okey, dia nak, kalau nak tambah satu-satu banyak lah. Sebutan pertama, tambah sebutan kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke-35. So cara mudah dia awak guna formula yang telah diberikan tadi. So S35 sama dengan N over 2, which is N kita adalah 35, dalam kurungan 2 darab dengan A kita adalah 4 sebutan pertama, plus N minus 1, N kita adalah 35, darab dengan D. D macam nak cari? D adalah 7 tolak 4, ataupun boleh buat 10 tolak 7, iaitu 3. Dan akan dapat simplify, dan akan dapatlah sebenarnya hasil tambah untuk 35 sebutan dalam sekuen tersebut adalah 1925. So masukkan je dalam formula. Untuk soalan B pula, sebenarnya the sum of the first n term tu, maknanya n tu kita gantilah. Yang kita ganti cuma nilai A dan juga nilai D. So sebenarnya kita nak simplify formula tu. Maksudnya bila kita masuk je kedudukan keberapa sekalipun, termasuk dalam formula, akan dapat terus jawapan dia. So jawapan dia adalah Sn sama dengan N over 2 times dengan 5 plus 3N. Sebenarnya kita simplify formula sum tersebut. Okey, kita tengok kepada example 7. Okey, example 7 ni cakap the sum of the first 10 term adalah 230. So keluarkan information yang pertama, dia sebenarnya adalah hasil tambah sebutan pertama, kedua, ketiga sehingga ke sebutan 10, iaitu 230. And information yang kedua dia bagi adalah sum of the subsequent 10 terms. Bermakna hasil tambah sebutan ke-11 hingga ke sebutan 20. So dia adalah 630. So itu information kedua yang perlu keluarkan. Okay, soalan minta first term dan juga common difference. So awak nak cari nilai untuk dua variable, bermakna awak memerlukan dua equation untuk awak solve simultaneous dia. So macam mana awak nak keluarkan dua equation tersebut? Okay, based on information pertama, sum of the first 10 term tu awak boleh masukkan dalam formula S10 sama dengan 10 over 2 2A plus 10 minus 1D. So A dengan D tu kena biarkan lah supaya kita akan dapat equation in term of A dengan D. So awak simplify kan, akan dapat 46 equal to 2A plus 9D. Okay, itu adalah equation pertama. Okay, macam mana kita nak dapat equation kedua?
cara kita nak dapatkan equation kedua, kita gunakan information yang kedua, iaitu sum of the subsequent 10 term. Okey, yang ni kita tak boleh direct guna S20 equal to 630. Kenapa? Sebab 630 ni adalah sebutan ke-11 hingga 20. S20 sebenarnya membawa maksud yang awak tengok di sebelah kanan tu, T1 tambah T2 tambah sehinggalah T20. So dia mesti daripada 1 hingga 20. So kat sini sebenarnya S20 adalah 230 tambah dengan 630. Kenapa? Sebab 230 adalah T1 hingga T10. Manakala 630 adalah sambungan dia, iaitu T11 hingga T20. So itulah kita punya nilai S20, iaitu 860. So kita boleh masukkan dalam formula seperti solution tu berikan. So dia akan jadi 860 sama dengan 20 per 2 dalam kurungan 2A tambah 20 tolak 1 darab dengan D. Awak simplify kan, awak dapat equation yang kedua, iaitu 86 sama dengan 2A tambah 19D. So dah ada dua equation, awak boleh solve guna simultaneous. Awak buat kaedah elimination, dan awak akan dapatlah D sama dengan 4 dan juga A sama dengan 5. So keyword dia kat sini, sum of the first 10 term dengan subsequent 10 term. So awak kena pandai bezakan dia. Sebab bila nak guna formula Sn per N sama dengan N per 2, 2A tambah N tolak 1 tolak D, N tolak 1 darab D, awak mesti kena start daripada first term. Okay, itu sahaja yang ada dalam arithmetic progression. Cikgu mohon anak belajar teruskan buat latihan. Jika ada masalah, boleh terus hubungi cikgu, PM cikgu untuk kita solve sama-sama soalan yang awak kurang faham. Okey, kita jumpa lagi untuk next subtopic. Bye bye.